Assalamualaikum, saya Nauri Quraisha binti Abdul Azim dari Diploma Pendidikan Islam. Saya pula Alia Sofia binti Syahrul dari Diploma Tahfiz wal Qiraat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauri Quraisha binti Abdul Azim dari Diploma Pendidikan Islam akan menerangkan tentang kasih sayang terhadap ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang banyak berjasa kepada kita. Memang tidak dinafikan bahawa seorang ibu telah melahirkan kita dan seorang bapa pula sentiasa bersusah payah untuk mencari rezeki, untuk menampung segala keperluan kehidupan kita. Seorang ibu dan bapa telah banyak mengorbankan masa untuk mendidik kita supaya menjadikan kita seorang insan yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia pada masa hadapan kelak. Antara contoh-contoh bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa ialah Membantu ibu bapa melakukan kerja rumah seperti menanam pokok, memetik buah dan mengemas rumah bersama-sama dengan ibu bapa. Kesimpulannya ialah sebagai seorang anak, kita mestilah menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa sebagai salah satu cara dan usaha kita untuk membalas jasa ibu bapa walaupun tidak setanding dengan kasih sayang yang telah ibu bapa curahkan terhadap kita sejak lahir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zawawi Birosdin dari Diploma Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Bisa dari Diploma Pendidikan Islam. Saya akan menerangkan tentang kasih sayang terhadap adik-beradik. Kasih sayang terhadap adik-beradik amatlah penting kerana kita lahir dari rahim yang sama dan dibesarkan di rumah yang sama. Selain itu, sekiranya adik-beradik bergaduh macam mana pun, suatu saat akan ada perasaan rindu dan terkenang-kenang di fikiran. Bab kata peribahasa, seperti air yang dicincang tidak akan putus. Kasih sayang terhadap adik-beradik ini penting kerana kita membesar bersama, keluar dari rahim yang sama, darah daging mak ayah dan yang sama, hidup bersama. Selain itu, apabila adik-beradik sudah dewasa, akan boleh jadi semakin berjauhan dan masing-masing dihadapkan dengan ujian yang pelbagai dan mengambil pilihan hidup yang berbeza-beza. Akan tetapi, kalau kita letakkan kasih sayang itu sebagai pertimbangan asas, kita akan sedar yang kehakikatnya adik-beradik ini sebenarnya mahukan kita yang terbaik-baik sahaja. Video ini memberikan contoh yang baik terhadap adik-beradik. Antara contohnya ialah adik-beradik sentiasa ada dengan kita apabila susah dan senang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Luqman Bisa. Hari ini Luqman akan baca tentang konklusinya kasih sayang terhadap adik-beradik. Konklusinya ialah kasih sayang terhadap adik-beradik ini amatlah penting kerana dapat menjalinkan hubungan yang baik sesama adik-beradik. Selain itu, juga dapat menolong antara satu sama lain apabila susah dan senang. Oleh itu, jagalah hubungan kasih sayang bersama adik-beradik dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus bin Yusof daripada Diploma Syariah Islami. Hai, saya pula Mariana Cacu, juga daripada Diploma Syariah Islamiyah. Saya akan menerangkan tentang kasih sayang terhadap haiwan. Haiwan adalah salah satu kehidupan yang hidup di muka bumi. Haiwan tergolong kepada dua jenis, iaitu haiwan yang jinak dan haiwan yang liar. Haiwan yang jinak selamanya dipelihara oleh manusia seperti kucing, ikan, burung, ayam dan sebagainya. Haiwan tersebut dipelihara adalah untuk dijadikan sebagai teman dan penghibur hati. Manakala haiwan yang liar tidak dipelihara oleh manusia seperti gajah, harimau, tenggiling, tupai dan lain-lain. Walaupun terdapat dua jenis haiwan, iaitu haiwan yang jinak dan liar, manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlulah menyayangi haiwan-haiwan tersebut, tidak kira jinak maupun liar. Haiwan-haiwan liar yang tidak terkecuali untuk dilindungi ialah dengan tidak menebang pokok-pokok di hutan sesuka hati dan secara berleluasa, serta tidak membuang sampah sarap ke dalam sungai yang sudah semestinya. Ia akan mengganggu ekosistem hidupan air seperti ikan dan sebagainya. Dan kesimpulannya di sini ialah kita adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga tempat tinggal haiwan-haiwan yang jinak dan liar untuk meneruskan kehidupan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu dan menjadi kewajipan kita sebagai manusia
untuk menjaga dan memastikan semuanya berjalan di landasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arina Batrisha binti Muhammad Azami daripada Diploma Pendidikan Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya An-Nur Sofia binti Azizan daripada Diploma Pendidikan Islam. Kasih sayang terhadap alam sekitar. Kita haruslah menyayangi dan menghargai alam sekitar. Ini merupakan salah satu tanggungjawab untuk manusia supaya alam sekitar akan kekal harmoni untuk generasi yang akan datang dan dalam masa yang sama, kesihatan manusia juga terjamin kerana dikelilingi dengan pokok-pokok hijau dan juga udara yang segar. Kita dilarang untuk membuang sampah dan minyak ke dalam sungai atau laut kerana ia akan menjejaskan kehidupan akuatik. Dengan keadaan sekarang, manusia perlulah bertindak untuk memelihara alam sekitar supaya habitat flora dan fauna sentiasa terpelihara. Antara contoh-contohnya ialah Jangan membuang sampah dengan merata-rata. Kita perlulah membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Entasnya, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Maka, kita mestilah sedar akan kepentingan memelihara alam sekitar yang masih ada pada hari ini. Agensi-agensi alam sekitar mestilah bekerjasama dengan rakyat Malaysia untuk membangunkan alam sekitar. Mereka haruslah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik dalam kalangan masyarakat seperti kempen kebersihan, perkhemahan alam sekitar bagi belia, seminar, bengkel dan pameran alam sekitar. Hal ini demikian kerana aktiviti tersebut akan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penyertaan orang ramai bagi memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi, marilah kita bersama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar untuk memberikan manfaat kepada generasi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar bin Nasir. Saya dari Diploma Pendidikan Islam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Zukran bin Abdul Salam dari Diploma Tahfiz wal Qiraat. Kasih sayang terhadap anak-anak. Anak adalah harta yang amat bernilai dan tidak dapat digantikan dengan wang ringgit maupun harta dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan ibu bapalah yang mencorakkan sama ada ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Keterampilan memberikan kasih sayang, belayan dan komunikasi yang baik amat dituntut kerana naluri yang subur di dalam diri anak-anak memerlukan pengisian yang positif untuk terus maju. Salah satu bentuk kasih sayang terhadap anak adalah mendengarkan dan berempati kepada mereka kerana anak juga memiliki perasaan yang ingin dihargai. Oleh itu, kita sebagai orang dewasa, kita perlulah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah maupun ekspresi kebahagiaan anak itu untuk menunjukkan bahawa anda peduli padanya. Kesimpulannya, kanak-kanak adalah salah satu nilai yang sangat berharga menurut Islam dan tidak dapat diganti dengan wang ringgit. Kita sebagai orang dewasa dan ibu bapa bertanggungjawab dalam membentuk mereka ke arah kebaikan. Untuk itu, kita perlu memberikan mereka pendidikan yang sesuai dari segi jasmani dan rohani. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.